Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, nama saya Khalila binti Abdul Khalil dan saya merupakan Ketua Kewangan dalam syarikat MCC Make Clean and Clear Berhad. MCC merupakan syarikat perkhidmatan pembantu rumah serta pembersihan separa swasta di bawah Kementerian Kebajikan Malaysia. MCC mula beroperasi sejak Februari 2010. Sejarah MCC Berhad. Pada tahun 2010, negara kita telah dikejutkan dengan wabak H1N1 dan dari situlah tertubuhnya syarikat MCC Berhad ini. Syarikat MCC Berhad yang telah dikenali dengan pengemasan serta pembantu rumah adalah diwujudkan untuk membantu golongan yang memerlukan pada waktu itu. Wabak H1N1 ini menyebabkan banyak kepermintaan untuk mengemas rumah mereka sendiri daripada golongan-golongan yang berkejaya. Visi syarikat kami adalah untuk menjadi sektor perkhidmatan pembantu rumah yang utama di Malaysia ini, dan misi bagi syarikat kami adalah untuk menjadi sektor perkhidmatan pembantu rumah yang cekap dan efisien melalui pendidikan, pendedahan, latihan serta pengetahuan tentang pelaksanaan pembantu rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fadil bin Jamil, merupakan Ketua Pengurusan Awam dalam syarikat Make Clean and Clear Sdn Berhad. Baiklah, di bahagian ini saya akan menerangkan strategi MCC Berhad. Di bahagian ini saya telah pun meletakkan pelbagai aspek, di mana setiap aspek ini adalah satu aspek yang penting dalam memastikan perniagaan kami berjalan dengan lancar. Jadi aspek pertama dalam strategi ini adalah struktur kos rendah. Jadi dalam setiap perniagaan, apa yang paling penting, yang paling dititik beratkan ialah nilai kos yang kita keluarkan oleh syarikat adalah rendah. Jadi keuntungan yang kami perolehi akan menjadi sebuah keuntungan yang tinggi. Jadi bagaimana kami memastikan bahawa kos yang kami keluarkan ini rendah adalah dengan cara operasi yang cekap dan sederhana, dan yang kedua mengambil dan mengekalkan orang yang rajin dan bijak bekerja, dan yang terakhirlah hasrat untuk pengurangan kos yang berterusan. Jadi syarikat Make Clean and Clear ini bertindak untuk mengambil pekerja asing yang merupakan pekerja dari luar negara untuk bekerja di dalam Malaysia ini. Jadi syarat dan juga kriteria pekerja untuk bekerja di bawah syarikat kami ini adalah satu aspek yang paling penting, kerana untuk memastikan kos itu berkurangan, kami perlu bertindak untuk hanya mengambil pekerja dalam tempoh masa yang lama. Jadi aspek yang kedua ialah dalam strategi ini menambah jumlah pemegang saham. Baiklah, jumlah pemegang saham ini adalah satu aspek yang paling penting di dalam setiap perniagaan, kerana pemegang saham haruslah berasa yakin dengan perniagaan yang kita caburi. Jadi apabila pemegang saham tidak yakin dengan perniagaan yang kita lakukan, jadi mereka akan memastikan nilai pelaburan mereka yang mereka berikan akan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Jadi bagaimana kami bertindak untuk memastikan jumlah pemegang saham ini bertambah adalah yang pertama sekali, pertumbuhan keuntungan yang berdaya tahan melalui kos asas yang lebih rendah, dan yang kedua ialah perluasan rangkaian MCC secara berhemah dan berdisiplin, dan yang ketiga ialah menaik taraf nama MCC untuk meningkatkan pulangan pelabur. Jadi apabila pelabur mengenali ataupun sudah pun memastikan mereka yakin dengan kami disebabkan oleh penjenamaan syarikat kami yang sudah pun terkenal, jadi mereka akan bertindak untuk yakin memberi pelaburan terhadap syarikat kami. Jadi di aspek ketiga dalam strategi ini adalah kami letakkan dalam bahagian keselamatan. Keselamatan ini merupakan strategi yang paling penting, kerana kami bertindak untuk menyediakan pekerja untuk bekerja di tempat kerja disediakan oleh pelanggan kami. Seperti contoh, pelanggan kami
menginginkan servis daripada kami untuk mendapatkan khidmat si pembantu rumah. Jadi kami menyediakan khidmat pembantu rumah, kami membawa pekerja untuk datang bekerja di kediaman mereka. Jadi aspek keselamatan ini adalah satu aspek yang paling penting untuk memastikan kepuasan pelanggan itu berjaya dicapai. Jadi aspek keselamatan ini perlu dititik beratkan di dalam setiap pekerja. Jadi setiap pekerja perlu mengetahui apakah aspek keselamatan yang mereka perlu lakukan, di mana mereka perlu bertindak untuk sentiasa untuk telus dan juga ikhlas apabila bekerja, di mana nilai barangan ataupun apabila kita bekerja di perumahan ataupun pelanggan kita, jadi kita perlu memastikan barangan daripada pihak pelanggan itu sentiasa berada dalam keadaan yang terjamin. Baiklah, daripada aspek lain adalah mencari kepuasan pelanggan. Baiklah, bagaimana untuk mencari kepuasan pelanggan ini? Bagi syarikat kami, iaitu syarikat penyediaan pembantu rumah, kami ingin mengetahui apakah kepuasan pelanggan yang mereka inginkan apabila menempah dengan syarikat kami. Di mana apabila pelanggan bertindak untuk menginginkan khidmat pembantu rumah, jadi aspek yang bagaimana yang difikirkan memenuhi kepuasan pelanggan. Jadi mengekalkan kesederhanaan dalam setiap aspek dan mengamalkan teknik pekerjaan yang unik dan mesra pelanggan difikirkan akan mendapat kepuasan daripada pelanggan. Baiklah, nilai yang seterusnya ialah nilai keterusan. Dalam strategi ini kami melampirkan nilai keterusan kerana setiap pekerja perlulah membuat keputusan dan perkongsian maklumat di antara majikan dan juga pekerja, dan pendedahan optimum terhadap masyarakat dan juga ketepatan masa dalam mendedahkan maklumat kepada masyarakat. Jadi perniagaan kami ini perlulah menjalankan satu perniagaan yang telus di mana masyarakat dapat mengetahui apakah visi dan misi syarikat kami supaya ianya telus untuk memastikan yang terbaik terhadap pelanggan kami. Baiklah, di bahagian yang terakhir ataupun di strategi yang terakhir ialah pembangunan modal insan. Baiklah, memperkukuh hard skill dan soft skill dalam kalangan petugas, di mana setiap pekerja yang kami ambil sudah semestinya setiap pekerja itu memiliki kriteria yang tertentu untuk menjadi seorang pembantu rumah. Jadi apabila mereka mempunyai hard skill dan soft skill ini, ia akan dapat meningkatkan lagi imej syarikat kami. Dan yang seterusnya ialah mengakui setiap petugas sebagai penyumbang pada kejayaan. Jadi setiap pekerja daripada peringkat bawahan sehingga peringkat atasan, bahawa kami perlu mengakui bahawa setiap petugas sebagai penyumbang terhadap kejayaan syarikat kami. Jadi setiap aspek pekerjaan itu adalah amat penting untuk memastikan perniagaan kami berada dalam perniagaan yang terbaik dalam perniagaan aspek penyediaan pembantu rumah. Baiklah, yang seterusnya ialah memberi ganjaran kepada setiap individu atas kecemerlangan. Baiklah, nilai ini adalah amat penting apabila kita memberi ganjaran terhadap pekerja yang melakukan pekerjaan yang dengan baik, maka dengan itu pekerja tersebut akan dapat meningkatkan motivasi, dan apabila motivasi itu dapat ditingkatkan, ia akan memberi keuntungan kepada syarikat kami dan juga nilai sendiri terhadap pekerja tersebut dan keadilan terhadap diri pekerja tersebut. Hal ini kerana apabila setiap pekerja melakukan kerja tersebut dan ada setengah pekerja yang melakukan kerja dengan baik dan ada setengah pekerja yang tidak melakukan kerja dengan baik, tetapi gaji yang kami berikan hampir sama. Jadi ia tidak memberi keadilan terhadap pekerja tersebut. Jadi apabila ganjaran diberikan terhadap pekerja yang melakukan pekerjaan terbaik, hal ini akan dapat meningkatkan motivasi pekerja tersebut untuk meningkatkan daya saing setiap pekerja untuk meningkatkan prestasi mereka. Jadi di bahagian yang terakhir ialah mengekalkan penjenamaan dalam kalangan petugas, di mana kami mengingatkan terhadap para pekerja bahawa setiap pekerja akan membawa nama syarikat Make Clean and Clear ini di mata masyarakat. Jadi masyarakat, apabila pekerja tersebut melakukan kesalahan, masyarakat tidak akan menunding jari terhadap pekerja sahaja. Jadi pelanggan dan juga masyarakat akan bertindak untuk menunding jari bukan sahaja terhadap pekerja tetapi di setiap organisasi. Jadi penting untuk ingatkan setiap pekerja bahawa mereka membawa penjenamaan dalam kalangan petugas. Jadi setiap tugasan yang mereka lakukan, mereka perlu berfikir tentang nak membaik syarikat kami. Jadi untuk itu sahaja dalam strategi MCC Berhad ini daripada saya. Sekian, terima kasih.
Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syazana Meksa binti Samsudin, pemegang nombor matrik 1714290. Saya merupakan Ketua Bahagian Sumber Manusia Syarikat Make Clean and Clear. Okey, hari ini saya akan bentangkan mengenai tonggak kekuatan syarikat kami, iaitu syarikat Make Clean and Clear. Tonggak kekuatan utama syarikat Make Clean and Clear ialah untuk berdiri teguh di sepanjang perkembangannya daripada sebuah syarikat kepada sebuah badan yang menyokong tonggak kekuatan negara. Dari segi pilihan syarikat kami, apa yang dapat dilihat ialah melalui misi syarikat kami sendiri, iaitu untuk menjadikan syarikat MCC sebagai syarikat utama dalam perkhidmatan pembantu rumah. Seterusnya, kita akan melihat kepada misi syarikat kami sendiri, iaitu untuk menjadikan sebuah syarikat perkhidmatan pembantu rumah yang lebih sistematik dan efisien melalui sistem pendidikan, pemberian latihan dan juga pendedahan tentang perkhidmatan yang dilaksanakan. Okey, bagi memastikan syarikat kami sentiasa sistematik dan efisien, kami meningkatkan kualiti staf kami, iaitu dengan merekrut staf yang mempunyai kemahiran dalam penggunaan ICT. Selain itu, kami juga menyediakan infrastruktur yang mesra pengguna. Sebagai contoh, aplikasi syarikat kami. Kami menyediakan aplikasi yang sangat mudah untuk digunakan oleh pelbagai jenis golongan, tidak mengira peringkat umur. Seterusnya, bagi mengatasi situasi sewaktu PKP ini, kami juga telah menyediakan beberapa pelan yang terbaik bagi syarikat kami. Seterusnya ialah staf dan pembantu rumah yang berkualiti. Syarikat kami melahirkan pembantu rumah yang berdisiplin dan serba boleh. Selain itu juga, staf kami juga mampu berkomunikasi dalam apa jua situasi dengan baik. Kami juga mempunyai staf yang cekap dan berwibawa. Seterusnya, bagi pengurusannya cekap dan telus, syarikat kami menggunakan sistem kontrak, iaitu kontrak antara pelanggan dan syarikat. Dari segi pembayaran pula, kami menggunakan teknologi atas talian. Kami juga mewujudkan sistem audit setahun sekali dari Badan Audit Bebas. Dari segi hasilnya, syarikat kami perolehi daripada strategi yang kami lakukan ialah kami mempunyai staf yang dinamik, persekitaran pekerjaan yang positif, dan kami juga mampu memenuhi kehendak pelanggan, pembantu rumah yang dedikasi dan berkualiti, dan kami juga mempunyai pengurusan keuangan yang cekap. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Syamdin bin Muhammad. Saya merupakan pengarah operasi dalam Make Clean and Clear. Apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah untuk memperkasakan pelanggan dalam Make Clean and Clear ini. Okay, perkara yang kami ingin kemukakan adalah 4 perkara yang kami kemukakan, iaitu mengembangkan, memperkasa, mengaktifkan dan mengekalkan prestasi. 4 objektif ini kami harus capai untuk memastikan pelanggan kami sentiasa setia dan juga kami akan mendapatkan satu imej yang positif kepada pelanggan baru. Caranya adalah menggunakan teknologi, di mana kami menggunakan teknologi seperti aplikasi dari website, hampir keseluruhannya menggunakan aplikasi, termasuklah transaksi, langganan dan sebagainya. Dengan menggunakan pengalaman hampir 10 tahun, kami yakin kami akan boleh menghasilkan satu inovasi yang terbaik dalam bidang pembersihan dan juga pembantu rumah. Dengan menggunakan teknologi, kami juga dapat memastikan setiap barangan ataupun dengan menggunakan teknologi, kami memastikan transaksi yang lebih telus, cepat dan mudah dapat memberi satu impak yang positif kepada pelanggan kami. Sekaligus, kami dapat mengesan apakah masalah-masalah dengan lebih cepat daripada pelanggan-pelanggan kami.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akmal Firoz bin Ahmad Fazil, nombor matrik 171420008. Baiklah, saya akan menerangkan tentang aplikasi syarikat kami iaitu Make Clean and Clear. Baiklah, seperti yang ditunjukkan di dalam gambar, ini adalah screenshot kepada aplikasi kami. Ini aplikasi kami, Make Clean and Clear. Saya akan menceritakan sedikit sejarah penubuhan aplikasi ini. Baiklah, aplikasi Make Clean and Clear telah dibangunkan sejak tahun 2013, tetapi dilepaskan secara rasmi pada tahun 2016 setelah melalui beberapa percubaan, fasa percubaan demi memastikan kelancaran penggunaannya sebelum dilepaskan kepada khalayak umum untuk memastikan kepuasan pengguna. Aplikasi ini boleh didapati secara percuma daripada Google Play Store dan App Store. Tiada bayaran dikenakan. Aplikasi ini menggabungkan ciri-ciri untuk kedua-dua pelanggan dan petugas, iaitu pelanggan boleh memesan perkhidmatan pembantu rumah dengan satu sentuhan jari sahaja. Begitu juga dengan para petugas ataupun mana-mana mereka yang berminat untuk menjadi tenaga kerja kami. Mereka hanya boleh menekan satu butang saja dan mereka akan dibawa ke halaman yang relevan dengan hasrat mereka. Kemudian pembayaran di aplikasi kami ini kami sudah integrasikan dengan sangat mudah kerana kami sediakan pelbagai kaedah untuk pelanggan membuat pembayaran kontrak kami, seperti penggunaan kad kredit, perbankan online, dan juga kami menggunakan sistem dana di mana mereka boleh memasukkan sesuatu jumlah yang kami tetapkan ke dalam akaun mereka di dalam aplikasi ini supaya proses pembayaran mereka lebih mudah lah. Jadi mereka masukkan duit secara amount yang besar supaya mereka tidak perlu untuk membuat pembayaran banyak kali. Dan akhir sekali, status pembantu rumah yang diambil dapat diakses dengan mudah demi memastikan kepuasan para pelanggan. So pelanggan kami boleh mengetahui status pembantu rumah yang mereka pesan dengan di aplikasi ini. Jadi mereka boleh tahu profil diri pembantu rumah ni dan ketika dan pengalaman mereka dan sebagainya. Jadi pada aplikasi kami ada butang home, butang order untuk memesan pembantu rumah, butang payment iaitu membuat pembayaran langganan kami, dan profile di mana para pelanggan boleh mengakses profil mereka sendiri dan juga profil pembantu rumah yang mereka pesan. Baiklah, jadi di peringkat seterusnya adalah di bahagian pelan 6 bulan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Baiklah, akibat daripada musibah yang melanda dunia akibat daripada pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia ini, jadi setiap negara telah pun bertindak untuk mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan di setiap negara. Jadi Malaysia turut tidak terkecuali untuk menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi bagaimana untuk memastikan perniagaan kami masih boleh dijalankan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini? Jadi strategi kami jalankan ialah memastikan kesihatan dan keselamatan pekerja terjamin.
Jadi bagaimana untuk memastikan tahap kesihatan pekerja ini terjamin ialah kami menjalankan pemeriksaan kesihatan setiap minggu terhadap pekerja. Yang seterusnya ialah majikan yang ingin meneruskan perkhidmatan perlu menyediakan laporan kesihatan pembantu rumah. Jadi apabila kami yakin tahap kesihatan pekerja kami bebas daripada COVID-19, kami juga perlu memastikan bahawa tahap kesihatan pelanggan kami yang juga merupakan individu penting dalam syarikat kami juga bebas daripada virus COVID-19 ini. Baiklah, seterusnya adalah daripada segi kelonggaran kontrak pekerja untuk meneruskan perkhidmatan selepas tempoh PKP. Seperti sedia maklum, perniagaan yang kami jalani ini adalah perniagaan kontrak, di mana kemungkinan majikan ataupun pelanggan kami telah pun menempah perkhidmatan pembantu rumah ini sebelum tempoh perintah kawalan pergerakan ini dilaksanakan. Jadi, pelanggan kami ini boleh bertindak untuk menyambung kontrak tersebut selepas perintah kawalan pergerakan ini tamat. Jadi, seterusnya ialah masa perkhidmatan hanya diteruskan 5 jam sehari sebelum pukul 3 petang. Jadi, kami memendekkan pergerakan tempoh masa pekerja kami untuk bekerja, di mana kami menghadkan hanya 5 jam sehari, di mana pekerja itu akan menjalankan segala aktiviti pembersihan kediaman dan juga pejabat dalam tempoh 5 jam sahaja sebelum jam 3 petang. Baiklah, jadi yang terakhir ialah pergerakan pekerja dikawal sepenuhnya dan pekerja akan dihantar dan diambil oleh syarikat kami. Jadi untuk memastikan pergerakan pekerja ini bebas ataupun pekerja tidak sewenang-wenangnya untuk bergerak bebas, kami memastikan langkah pekerja ini dikawal, dan kami bertindak untuk menghantar pekerja ini untuk bekerja di sektor-sektor ataupun di kediaman-kediaman pelanggan yang telah membuat penempahan daripada syarikat kami. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dalam tempoh PKP ini, FCC telah mengenalkan pelan tindakan untuk 6 bulan ke atas, dan apa yang saya ingin utarakan pada hari ini adalah bagaimana operasi yang akan kita lakukan sepanjang tempoh PKP ini dan 6 bulan ke atas untuk memastikan setiap pekerja dan juga majikan dalam keadaan yang selamat dan juga dijauhi daripada jangkitan COVID-19 ini. Ada 4 perkara yang saya ingin utamakan, iaitu kita utamakan staf yang akan berkhidmat sepanjang tempoh PKP ini. Kita akan mengurangkan staf yang sedia ada dan mengutamakan staf yang penting dalam operasi tertentu. 3 staf yang akan kita utamakan ialah staf pengurusan pelanggan, staf pengurusan pembantu rumah dan staf pengurusan khas. Dalam operasi khas, kita utamakan 2 jenis operasi, iaitu operasi keselamatan juga operasi kebersihan. Yang keempat, kita masih lagi teruskan aduan dan pembayaran melalui atas talian melalui apps, di mana itu tidak sekali menjejaskan operasi asal MCC ini. Operasi keempat adalah operasi kesihatan dan keselamatan yang diperketatkan dengan kerjasama KKM. Selain dari operasi, kami juga akan melakukan beberapa promosi untuk memperkenalkan jenama MCC ini. 3 perkara yang kami lakukan ialah, yang pertama, kami mengiklankan perkhidmatan dan juga apa sahaja servis yang kami sediakan melalui social media. Kami utamakan social media seperti YouTube, Facebook dan juga social media yang terkenal, Instagram, di mana social media yang dipilih ini adalah kos yang lebih murah dan juga lebih ramai orang untuk melihat apa yang kami ingin sampaikan ataupun servis yang kami sampaikan. Kedua ialah kami menggunakan kaedah bayaran atas talian, di mana kita akan menggunakan beberapa bank yang digunakan untuk bekerjasama dengan kami. Program yang ketiga adalah program disinfeksi di pusat-pusat awam. Program ini kami akan bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kami membantu pihak kerajaan untuk dalam mensanitasi tempat-tempat yang terpilih, tempat-tempat yang di mana berlakunya kes-kes jangkitan yang berlaku. Objektif utama program ini adalah untuk
membantu kerajaan dalam program sanitasi dan sekaligus dapat menjemurkan satu imej di mana kami kebolehan untuk dalam bidang kebersihan dan juga sanitasi ini. Diharap melalui program ini kami akan meluaskan pasaran kami dengan lebih luas dan kami akan dapat buat satu program yang lebih jitu kepada KKM selepas ini, memandangkan COVID-19 masih lagi tidak selesai, dan selagi mana itu kami akan bersama dengan KKM selepas tempoh 6 bulan ini. Sekian itu saja pembentangan saya sebagai Ketua Operasi MCC. Saya berharap setiap operasi dijalankan sepanjang 6 bulan dan selepas itu lebih lancar dan lebih maju untuk memastikan Hari Malaysia ini sejahtera dan menjaga kebersihan seperti mana yang dikehendaki oleh kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekian itu saja, terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai balance scorecard syarikat McClean and Clear. Okey, dari segi keuangan, matlamat syarikat ialah untuk menjana keuangan syarikat di samping membantu Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya, matlamat syarikat ialah untuk menjana keuntungan dengan menggunakan sumber yang terhad dengan semaksimum yang mungkin. Matlamat tersebut dapat dicapai melalui pembaharuan kontrak yang telah kami sediakan kepada pelanggan. Selain itu, syarikat kami juga telah menyediakan sukarelawan bagi membantu untuk mengatasi pandemik COVID-19. Kami juga telah menubuhkan tabung dana pandemik COVID-19. Selain itu, kami juga telah menyediakan alarm khas buat pekerja yang bekerja sewaktu PKP. Kami juga mendapat keuntungan melalui penjualan mask dan hand sanitizer. Selain itu, syarikat kami juga menyediakan PPE (Personal Protective Equipment) melalui dana yang diberikan oleh orang ramai. Dari segi pelanggan pula, matlamat syarikat kami ialah untuk memaksimumkan kepuasan pelanggan dengan meminimumkan penggunaan kos pengeluaran syarikat. Matlamat tersebut dapat diatasi dengan melalui penyediaan pakej perkhidmatan yang kami sediakan. Selain itu, kami juga menyediakan harga promosi untuk pelanggan baharu dan juga pelanggan yang sedia ada. Dari segi internal bisnes pula, matlamat syarikat kami ialah untuk mengekalkan kualiti perkhidmatan yang diberikan walaupun sumber serta tenaga kerja kami terhad buat masa kini, iaitu pada musim PKP. Bagi mencapai matlamat tersebut, pekerja perlu mengaplikasikan segala latihan yang telah kami berikan melalui kursus yang dipelajari sebelum kami mengambil pekerja kami bekerja di syarikat. Akhir sekali, dari segi inovasi dan pembelajaran pula, matlamat bagi syarikat kami ialah bagi memastikan syarikat masih lagi relevan dan mampu berdaya saing di pasaran walaupun sewaktu musim Perintah Kawalan Pergerakan. Bagi mencapai matlamat tersebut, syarikat kami telah mengoptimumkan tahap operasi syarikat selari dengan arahan PKP, dan syarikat kami juga sentiasa memantau penilaian prestasi pekerja dari masa ke semasa bagi mengekalkan kualiti pekerja kami. Baiklah, dengan ini saya ingin merumuskan berkaitan syarikat kami, Make Clean and Clear. Baiklah, visi kami adalah untuk menjadi syarikat utama dalam sektor perkhidmatan pembantu rumah, dan misi kami adalah untuk menjadi sektor perkhidmatan pembantu rumah yang lebih sistematik dan efisien melalui pendidikan, pemberian latihan dan pendedahan tentang perkhidmatan yang akan dilaksanakan. Baiklah, matlamat jangka panjang kami adalah untuk meningkatkan kredibiliti kami dalam kalangan pelanggan kami untuk memastikan anda sentiasa berpuas hati dengan perkhidmatan yang kami sediakan, dan agar anda ingin terus bersama kami. Kami nekat untuk menjadi perkhidmatan pembantu rumah yang terbaik dan nombor 1 di hati anda semua, dan kami harap anda dapat memberi kami peluang untuk berbuat sedemikian. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.